Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala qala dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan barraqu thanaya wa idza an-nasu ma'ahu fa idza talafu fi syai'in asnaduhu ilayhi wa sadaru an ra'yihi fasa'altu anhu faqila hadha Mu'adh bin Jabal falamma kana min al-ghad hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir wa wajadtuhu yusalli fantazartuhu hatta qada salatah thumma ji'tuhu min qibali wajhihi fasallamtu alayhi thumma qultu wallahi inni la uhibbuka lillah فقال لله فقلت نعم لله فقال لله فقلت نعم لله فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيه atau kama qal. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta dengan isnad yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Abi Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, dia daripada kalangan tabi'in. Kata dia, satu hari aku masuk ke masjid di Damsyik. Ketika aku masuk ke masjid itu, fa idza fatan barraqus sanaya. Dia kata ada satu orang budak muda yang kelihatan bercahaya gigi dia. Maksud hadis ni ialah dia ni budak muda ni, dia satu orang yang sentiasa kelihatan senyum, nampak gigi. Maka kata Idris Al-Khawlani, dia kata satu hari dia pergi satu masjid di Damsyik. Bila dia sampai di masjid tu, dia kata nampak ada satu budak muda, yang budak muda ni kelihatan muka manis, sentiasa tersenyum. Wa idzan nasu ma'ahu, dan dia ni ramai orang duk ada dengan dia.
dia dikelilingi dan sentiasa ada orang ramai dekat dengan dia. Fa idza ikhtalafu fi syai'in asnaduhu ilai. Kata dia, budak muda ni, dia ni apabila orang-orang ni berselisih tentang satu-satu benda, asnaduhu ilaih, maka dialah tempat sandaknya. Maksudnya dia ni menjadi marja', menjadi tempat rujuk kepada orang. Kalau orang bergaduh, kalau orang tak faham tentang satu-satu benda, kalau apa-apa pun, dialah tempat rujuk. Wasadaru an ra'ih, dan pandangan dia, buah fikiran dia sentiasa menjadi perhatian semua orang. Dia ni kalau dia naik mimbar baca khutbah, isi khutbah dia tu seminggu orang bercakap. Dia ni kalau dia mengajar di masjid, isu yang dia sentuh menjadi perbincangan semua orang. Hebatlah orangnya. Daripada awal tadi kalau kita undang balik, kata Abi Idris Al-Khawlani, dia kata dia tak kenal siapa orang muda ni. Dia ni duduk dalam masjid, sentiasa dikerumuni, sentiasa dilengkongi, sentiasa ramai orang ada sama dengan dia. Dia ni satu orang yang muka ni cukup bersih, cukup jernih, sentiasa tersenyum. Dia ni satu orang yang kalau orang ada masalah apa-apa, dialah menjadi tempat rujuk. Dia ni satu orang yang apabila dia bercakap apa pun, benda yang dia bercakap tu akan menjadi perhatian dan perbincangan semua orang. Maknanya orang ni orang hebat. Fasa'altu anhu, kata Idris, dia kata aku tanya orang lain, siapa dia ni, siapa budak muda ni. Fasa'altu anhu, maka aku tanya orang lain, siapa ni budak muda ni, menjadi perhatian semua orang ni. Faqila hadza Mu'az bin Jabal. Orang bagi tahu kat dia, depa kata dia ni lah Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi yang kenamaan. Daripada ramai-ramai sahabat, Nabi pilih dia untuk dihantar sebagai wakil Nabi ke Yaman. Daripada ramai-ramai orang, dia di antara orang yang kepercayaan. Mu'az bin Jabal adalah sahabat istimewa di sisi Nabi SAW. Falamma kana minal ghad hajjartu, kata Idris, aku tunggu sampai esok. Pagi-pagi subuh-subuh esok ni, hajjartu ilaih, aku segera pergi ke masjid. Aku cuba untuk jadi orang mula sampai ke masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Dia kata tapi bila aku sampai, rupa-rupanya Mu'az bin Jabal dulu pada aku lagi. Itu dia. Yang kata Mu'az bin Jabal ni, dia orang macam tu, masjid awal dia ni. Idris kemarin dia dah nampak dah Mu'az bin Jabal ni, tapi nak pergi dekat tak boleh, pasal terlampau ramai orang duk ada dengan dia. Maka dia ingat-ingat balik, esoklah dia nak jumpa dengan Mu'az bin Jabal ni. Maka esok nak jumpa, dia nak pergi, nak penjara bagi awal sekali, supaya bila Mu'az sampai, dia ada. Tengok-tengok dia sampai-sampai di masjid, Mu'az sudah ada. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni kesan daripada tarbiyah, kesan daripada didikan Nabi di masjid, begitu hasilnya. Zaman tu tak ada universiti, zaman tu tak ada maktab, zaman tu tak ada politeknik, zaman tu tak ada sekolah menengah, zaman tu tak ada satu sistem pendidikan yang formal. Masjidlah yang menjadi institusi Nabi SAW buat segala-gala benda. Masjid menjadi center, bukan sahaja untuk mendidik, bukan sahaja untuk mengajar, bukan sahaja untuk nak memperkembangkan ekonomi, bahkan masjid menjadi tempat Nabi SAW mengisytiharkan perang. Di masjid itulah segala-gala benda tertumpuk. Maka dengan kerana itu, tuan-tuan, kita tidak boleh menafikan peranan masjid. Maka dengan kerana itu, tuan-tuan, kita tidak boleh ambil ringan persoalan masjid. Maka kerana itulah, tuan-tuan, orang yang memegang amanah, yang memikul amanah, menjadi pegawai, menjadi jawatan kuasa masjid, mesti kena hidup
pemikiran dia hidup, idea dia hidup, dia menjadi satu orang yang hidup, yang sentiasa berusaha untuk nak menghidupkan masjid. Dan masjid tak boleh dihidupkan secara seasonal, secara bermusim, tetapi masjid kena selalu hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesan pendidikan, kesan tarbiyah Nabi SAW di masjid ni, hasil dia penuh keberkatan. Maka di antara yang lahir daripada pendidikan masjid ialah Muaz bin Jabal, yang kita duk baca cerita tentang dia lah ni. Apabila Idris Al-Khawlani ni pagi-pagi lagi dah pergi masjid dengan tujuan supaya dia dapat jumpa Muaz. Bila Muaz mai, dia sampai Muaz sudah ada di masjid tu. Wa wajadtuhu yusalli. Dia sampai ni Muaz duduk semayang. Tak tahu pukul berapa Muaz ni main masjid, tak tahu pukul berapa dia start semayang sunat, tak tahu bila. Sampai ni dah awal dah. Awal tu Muaz lagi awal. Fantazartuh, kata Idris, aku tunggu. Sebab duk geram ni, nak bersalam, nak bersembang, kalau boleh nak bercakap satu dua patah perkataan dengan orang hebat macam Muaz bin Jabal ni. Bila sampai awal, tengok Muaz duk semayang, dia kata aku tunggu hatta qada salatah, sehinggalah Muaz bin Jabal selesai semayang dia. Summa ji'tuhu min qibali wajhi, aku tengok saja Muaz habis semayang, aku terus pergi dekat dia daripada arah mukanya mai arah depannya. Fasallamtu alaih, aku bagi salam kat dia, kata Idris ni. Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam dekat dia. Summa qultu wallahi inni la uhibbuka fillah. Dia nak pergi kata yang tu aja. Daripada kemarin ni dia sampai di masjid ni, daripada ramai-ramai duk ada, mata dia tangkap Muaz bin Jabal ni. Daripada kemarin ni dia sampai di masjid, dalam ramai-ramai orang duk ada, mata dia pergi pegang Muaz bin Jabal ni. Daripada pandangan pertama dia kepada Muaz bin Jabal ni, dia jatuh hati dah. Satu orang pemuda yang Allah anugerah dekat dia wajah yang bersih, wajah yang jernih, wajah yang jujur, wajah yang penuh keimanan, wajah takwa. Daripada tu dia tengok pula macam mana orang bagi sambutan kepada Muaz bin Jabal. Dia dah jatuh hati dah. Dia duk simpan dalam hati dia, aku nak jumpa Muaz, aku nak habaq dekat dia benda ni. Apa dia kata? Dia kata wallahi inni la uhibbuka fillah. Dia kata demi Allah Tuan, saya cintakan Tuan kerana Allah. Tuan-tuan, orang dulu macam tu. Orang dulu dia sanjung, dia junjung, dia kagum kepada orang-orang yang baik-baik. Orang dulu, orang-orang yang dididik oleh Nabi, orang-orang yang dididik oleh sahabat Nabi, golongan sahabah dan golongan tabi'in, mereka adalah golongan yang kalau mereka suka dekat satu orang, memang tak silap. Memang orang yang mereka suka tu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia sampai saja di depan Muaz bin Jabal, dia kata wallahi demi Allah Tuan, dia kata inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku sayang dekat Tuan, aku cinta dekat Tuan, aku suka dekat Tuan ni kerana Allah, dia kata. Faqala adillah. Muaz bin Jabal jawab balik dekat dia, alillah, betulkah hang suka dekat aku kerana Allah? Faqultu na'am lillah. Jawab Idris ni, dia kata ya, aku kasih dekat Tuan kerana Allah, dia kata. Faqala alillah. Muaz tanya lagi sekali, dia kata alillah, adakah kerana Allah kamu kasih aku? Faqultu na'am lillah. Dia kata demi Allah, sesungguhnya aku cinta kamu kerana Allah, sungguh aku cinta kamu kerana Allah. Fa akhadha bihabwati ridai. Dua kali Muaz tanya dia, betulkah hang suka dekat aku kerana Allah? So kita tuan-tuan, kita suka dekat satu-satu orang tu, dia ada banyak kerana. Kita suka dekat satu orang,
Kita ada banyak sebab. Kadang-kadang kita suka dekat dia pasal dia sega. Kadang-kadang kita suka dekat dia pasal dia suka belanja kita. Kadang-kadang kita suka kat dia ada banyak pasal kita suka dekat satu orang ni. Maka Muaz bin Jabal, dia nak mengesahkan betul-betul. Hang suka dekat aku ni pasal apa? Betul ke hang suka dekat aku ni kerana Allah? Dia kata na'am lillah, betul kerana Allah. Dia tanya lagi, betul ke hang pasti ke hang suka dekat aku kerana Allah? Dia ni kata na'am lillah, sungguh kerana Allah. Dua kali apa dia buat? Fa akhadha bihabwati ridai. Muaz bin Jabal terus pegang rida, selendang yang dia pakai. Muaz bin Jabal terus pegang selendang yang dia pakai ni, pegang, tarik mai. Fajabadhani ilaih, maka ditariknya budak muda ni mai dekat dengan dia. Faqala, maka kata Muaz, abshir, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutawazirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Terus Muaz bin Jabal tarik dia mai dekat. Dia kata, aku dengar Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi. Tuhan kata, wajiblah kasih sayang aku kepada orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah. Allah sebut dalam satu hadis qudsi, Allah kata wajib Allah sayang dekat satu orang tu kalau orang tu dia berkasih sayang dengan kawan dia kerana Allah. Kalau dia dengan kawan dia hubungan tu kerana Allah, Tuhan kata wajib aku sayang ke depan ni. Wal mutajalisina fiyya, Tuhan kata wajib aku sayang kepada orang yang depa sanggup duduk-duduk kerana Allah. Malam ni tuan-tuan, kita main ni kerana apa? Kerana Allah. Kita perbetul niat kita kerana Allah. Kita main ni, kita duduk-duduk sama-sama kita ni kerana apa? Kerana Allah. Kerana kita yakin, kerana kita percaya, kerana kita tahu sangat kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tak sayang kita, habis kita. Kerana kita yakin, kita percaya sangat kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tak kesian dekat kita, habis kita. Kerana kita yakin, kita percaya sangat kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita, habis kita. Tak ada apa orang Islam lah ni, tak ada apa tuan-tuan. Kekuatan tak ada, ekonomi tak ada, pendidikan tak terang mana, perpaduan pun tak ada. Orang Islam hari ni tak ada segala-gala kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mau jaga kita, habis kita. Tak ada apa kita ni tuan-tuan, tak ada apa, sama-sama Islam bergaduh. Sudahlah kita minoriti, sudahlah kita kecil. Kumpulan kecil ni kumpulan yang syarat dengan pergaduhan. Sudahlah kita ni lemah, kita tambah lagi kelemahan kita dengan macam-macam perbalahan. Kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kita, habis dah kita ni. Kita mengidam, kita mencita-citakan, kita teringin nak tengok negara Islam menjadi negara kuat. Tengok macam Iran ni, kita duk marah dia, kita kata dia Syiah, kita duk kata kita Sunnah. Tetapi hak Syiah tu yang menunjukkan syiar bagi agama Islam. Tentera Britain masuk dalam perairan dia, dia tangkap. Satu dunia cakap, Amerika pun cakap, Britain lebih-lebih lagi punya cakap, satu dunia cakap. Mereka buat cerita palsu. Mereka kata mereka ni tak masuk pun perairan Iran. Iran saja pergi tangkap mereka di luar daripada perairan Iran. Dia tak peduli. Orang yang dia tawan, dia jaga elok-elok. Kerana itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bagi makan elok, dia bagi pakai elok, dia bagi tempat duduk elok-elok. Dia suruh mereka mengaku elok-elok. Dan gambar tu disiarkan. Memang askar ni mengaku mereka masuk perairan Iran. Dia bukan nak bergaduh, dia bukan nak cari pasal, dia nak menjaga kedaulatan dan maruah negeri dia. Dia minta satu aja, dia minta Britain secara terbuka minta maaf dekat dia sebab menceroboh kawasan dia, minta maaf, dia lepas, dia kata.
Kalau semua negara Islam mempunyai macam tu punya kekuatan, macam tu punya maruah, tuan-tuan bayangkan, tak ada negeri dalam dunia ni berani pidu buat jentik kita suka hati. Seperti mana berlaku pada zaman Nabi SAW, tentera musuh sebut aja kata tentera Islam, takut doa darah dalam hati, takut doa darah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ke arah itu kita nak pergi. Itu terlalu besar untuk kita cakap, tapi ke arah itu kita nak pergi. Kita mulakan dengan program ni, ajak main masjid dulu. Kalau masjid pun tak mau main, tuan-tuan nak bercakap tentang perpaduan apa? Kalau mengaji pun tak mau, tuan-tuan nak bercakap tentang apa? Kalau ilmu agama, agama kita sendiri, kalau ilmu agama pun tak tahu, tuan-tuan nak bercakap tentang apa? Satu orang non-Muslim, orang bukan Islam, tulis surat dekat saya 2 hari lepas. Tak tahulah dia siapa, dia klaim kata dia bukan orang Islam, dia klaim macam tu, dan dia tulis dalam surat tu, dia kata dia tak faham keadilan Allah, Tuhan orang Islam ni. Dia kata dia tak faham. Dia mempersoalkan Allah Tuhan kita. Dia mempersoalkan pasal apa? Dia kata pasal kalau ikut ajaran Islam, dia kata hidayah ni Tuhan bagi. Dia kata jadi orang macam dia kata dia bukan orang Islam, beranak daripada keluarga yang bukan Islam, membesar dalam keluarga yang bukan Islam. Maknanya dia ni rugilah dia kalau nak banding dengan orang Islam yang Allah takdir dia beranak mai dalam keluarga Islam. Depa ni beranak mai secara automatik jadi orang Islam. Sedangkan orang macam dia kata dia tak kena Islam sebab dia dilahirkan dalam keluarga bukan Islam. Kalau sekiranya dia tak jadi Islam ni kerana Allah tentukan dia tak jadi Islam, nayalah dia kata akhirnya dia masuk neraka. Dia orang bukan Islam, dia tulis macam tu. Saya melihat dari satu sudut, kalau dia betul orang bukan Islam dan dia merasa kesal kerana dia dilahirkan dalam keluarga yang bukan Islam, tuan-tuan fikir dari satu segi, kita ni yang Tuhan takdirkan beranak mai daripada perut mak yang muslimah, daripada keluarga yang Islam, kita beranak mai, kita buat sekupang dua duit dengan Islam. Apa ni kita ni? Kira Tuhan dah bagi bonus dah dekat kita. Benda kita tak gaduh usaha, benda kita tak pernah minta, kita ditakdirkan Allah beranak mai, keluar orang bang di telinga kita. Kita beranak mai, kita dibesarkan dalam suasana duk dengar mengucap, duk dengar selawat. Kita dibesarkan dalam keluarga yang mata duk tengok mak pakai telekung semayang waktu. Kita dibesarkan dalam satu keluarga yang pak kita duk pi balik masjid semayang. Macam mana kita hari ni boleh tak mau dekat Islam kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana kelemahan kita, kerana kesilapan kita, kerana tu banyak pihak dah ambil kesempatan hari ini. Kalau kita sebut contoh, jadi isu sensitif. Jadi isu sensitif bulan depan tak payah mengajar pula. 2-3 hari ni jadi lagi pihak nu cabar, pihak ni cabar, minta suruh pecat mufti kita dan sebagainya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak kuat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita bergaduh sama kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak mau nak menjunjung perintah Allah dalam Quran, dan pasal kita tak mau nak belajar apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis dia. Di situ puncak kelemahan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini ceritanya. Maka Muaz bin Jabal ni, dia tarik Idris ni, dia pegang selendang, dia tarik mai dekat dengan dia. Dia terus kata lagu tu. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi, Allah kata, wajib ke atas aku sayang kepada orang yang berkasih sayang kerana aku. Dia kata, wajib ke atas aku sayang kepada orang yang mutajalisina fiyya, yang mereka duduk ni kerana aku. Kita main masjid kerana Allah, kita lenguh kaki sikit nak dengar mengaji kitab kerana Allah, kita buang minyak kereta sikit main kerana Allah. Wal mutazawirina fiyya, aku sayang, wajib aku sayang kepada hamba aku yang depa ni saling ziarah menziarahi kerana aku.
dengar adik-beradik dia sakit, dia pi. Pasal apa? Kerana Allah suruh dia ziarah adik-beradik sakit. Dia dengar kawan dia sakit, dia pi. Pasal apa? Kerana Allah suruh dia ziarah kawan-kawan yang sakit. Dia pi ziarah siapa pun kerana Allah. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang menghadiahi kerana aku. Latih diri saja, kita tengok satu kawan kita syok kat dia, kita berkenan kat dia. Pasal apa? Pasal dia orang bagus, ada pen apa beli pun RM3.5 pergi bagi kat dia satu saja. Nak bagi ada satu benda kita bagi kat dia. Dia rumah dia pun pen pakai tak habis dah, tapi kita nak bagi satu kat dia saja. Kita nak latih diri kita nak tunjuk kasih sayang kita dekat dia. Benda RM3.5 ya, tapi ini tanda sayangku kat hang, ambil. Siapa buat macam tu, Tuhan kata wajib aku sayang orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ajaran Islam, ini agama kita. Kita nak ajak semua orang balik kepada paksi utama ajaran Islam ini, balik kepada Quran, balik kepada hadis Nabi SAW. Rupanya Muaz bin Jabal yang diceritakan dalam hadis tadi, yang kata hebat sangat dia ni, ada lagi satu hadis lain menceritakan tentang dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sendiri, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk summa usika ya Muaz la tad'anna fi duburi kulli salah taqul Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dengan isnad yang sahih. Muaz bin Jabal yang kita tadi cerita, kata dia ni hebat. Yang Idris Al-Khawlani bila pergi masjid tu, mata dia mula sekali tangkap Muaz ni, pasal dia lain daripada orang lain. Yang katanya Muaz bin Jabal ni muka ni sentiasa senyum, manis, jernih. Yang kata Muaz bin Jabal ni, dia kalau dia bercakap satu benda, orang ulang bercakap tentang cakap dia ni, menjadi perhatian semua orang. Yang kata Muaz bin Jabal ni, yang dia ni menjadi rojokkan semua orang apabila ada apa-apa masalah. Yang kata Muaz bin Jabal ni, pi masjid tu siapa cuba pi awal, dia lagi awal daripada orang yang awal. Muaz bin Jabal ni rupa-rupanya dia sendiri pada zaman Nabi SAW. Dia cerita sendiri pengalaman dia. Dia kata anna Rasulullah SAW akhadha bi yadi. Kata Muaz bin Jabal, dia kata Nabi SAW satu hari pegang tangan dia. Tuan-tuan, Nabi pegang tangan ni habislah tuan-tuan. Ni kita duduk dalam bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia bukan orang biasa, bukan macam kita-kita ni semua. Dia bukan macam orang yang kita biasa kenal. Dia satu manusia yang cukup istimewa. Nabi Muhammad SAW ni satu manusia yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Kata dia ni bukan ajaran dia saja bagus, bahkan segenap juzuk tubuh Nabi SAW itu penuh keberkatan. Ni Nabi Muhammad ni, walaupun dia kata innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, walaupun dalam Quran bagi tahu Nabi kata sesungguhnya aku ni basyar, manusia biasa macam hampa semua, cuma aku menerima wahyu daripada Allah. Walaupun dia kata lagu tu, Nabi tetap istimewa, lain daripada kita semua. Nabi Muhammad SAW tukang gunting rambut dia. Tukang gunting rambut dia, bila dia gunting rambut Nabi dia simpan. Selepas wafat Nabi SAW, orang pakat mai jumpa dia, pakat minta rambut Nabi. Dia bagi rambut Nabi ni seorang satu orat. Sehinggalah dia simpan dekat dia satu orat. Dia tak boleh nak bagi. Dia kata kerana inilah saja yang tinggal dekat dia. Ini Nabi SAW. Sepakat ulama, seluruh juzuk Nabi, seluruh juzuk tubuh Nabi itu penuh dengan keberkatan.
Sehingga kan Anas bin Malik, kalau tuan-tuan baca cerita tentang Anas bin Malik, Anas bin Malik, rambut Nabi itu dia simpan sebelum dikebumikan dia, sebelum dia mati, dia pesan dekat orang, rambut Nabi yang tinggal seorat ni tolong bubuh bawah lidah dia dan tanam dia sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Nabi SAW. Kita tak hidup zaman Nabi, maka kita tak nampak Nabi ni macam mana. Kita tak pernah tengok rupa Nabi. Kita tak tahu akhlak Nabi macam mana. Maka kita jauh daripada Nabi SAW. Muaz bin Jabal kata apa? Dia kata anna Rasulullah SAW akhadha biyadi. Nabi pegang tangan aku. Wa qala, Nabi kata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata, wallahi, demi Allah ya Muaz, inni la uhibbuk, aku sayang engkau. Tuan-tuan, Nabi kata Nabi sayang. Kalau kita ni Nabi kata, Samsuri, aku sayang dekat hang. Tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan mau cerita saya pun ambil biar. Saya nak yang tu aja. Saya nak Nabi sayang saya. Saya nak yang tu je. Kalau nak dapat sayang Nabi tu, kita kena bagi apa yang kita ada, ambil bih. Kita nak sayang Nabi tu. Muaz bin Jabal, Nabi pegang dia. Nabi kata pula, wallahi, demi Allah, ya Muaz, inni la uhibbuk, aku sayang ke hang. Summa usika ya Muaz. Kemudian Nabi kata dekat dia, aku nak berwasiat kepada engkau wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salah taqul Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nabi kata, aku nak pesan dekat hang satu Muaz, jangan lupa benda ni. Nabi kata, tiap-tiap kali habis semayang, jangan lupa doa ni, Allahumma a'inni ala dhikrik, ya Allah, tolonglah aku untuk ingat engkau. Wa syukrik, ya Allah, tolonglah aku supaya aku jadi orang yang bersyukur pada engkau. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku jadikan ibadat aku ibadat yang baik. Nabi ajak Muaz, orang yang Nabi sayang ni, Nabi kata tiap-tiap kali habis semayang jangan lupa baca doa ni, Allahumma a'inni, ya Allah, tolong aku. Tuan-tuan, itu sebab kita kata tadi, kalau Tuhan tak tolong kita, kita tak boleh buat apa. Bukan kata kita tak boleh menang dalam perang dengan orang-orang yang menjadi musuh kita, bukan tu, itu besar sangat. Kalau Allah tak tolong kita, nak ingat dekat Allah pun kita tak boleh. Allah tak tolong kita. Begitu sebab doa dia kata, Allahumma a'inni ala dhikrik, ya Allah, tolong aku supaya aku boleh jadi orang yang ingat engkau. Wa syukrik, ya Allah, tolong aku supaya aku jadi orang yang bersyukur pada engkau. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolong aku bagi aku jadi orang yang apabila buat ibadat aku baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ambil ingat benda-benda ni semua. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yamut illa nadima. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima an la yakuna zdad, wa in kana musian nadima an la yakuna naza', atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma min ahadin yamut illa nadima. Nabi kata tak ada seorang pun manusia apabila dia mati melainkan dia akan menyesal. Nabi kata, nama kata manusia ni, dia bagus ke, dia tak bagus ke, dia orang baik ke, dia orang jahat ke, dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, nama kata manusia kalau mati mesti menyesal. Nabi kata. Bila Nabi kata lagu tu, sahabat kata, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah? Sahabat kata, apakah yang menyebabkan mereka ni menyesal ya Rasulullah? Qala
in kana muhsinan nadima an la yakun nazdad. Nabi kata kalau sekiranya orang yang mati itu orang baik, orang yang muhsin, orang yang bagus, dia mati dia akan menyesal kerana apa yang dia buat tu tak cukup, dia sepatutnya buat lebih daripada tu. Nabi kata orang baik ni maksud apa tuan-tuan? Orang yang hak fardu tak usah cakap lah, hak sunat dia buat banyak, itu orang baik. Orang baik ni apa dia? Orang yang sembahyang sunat malam harinya banyak. Orang baik ni apa? Orang yang sedekahnya banyak. Orang baik ni apa? Orang yang puasa sunatnya banyak. Orang baik ni apa? Orang yang baca Qurannya banyak. Orang baik ni apa? Orang yang zikirnya banyak. Orang baik ni apa? Orang yang belajar ilmunya banyak. Orang yang baik ni apa? Orang yang tolong orang banyak. Benda baik ni dia buat banyak. Tapi bila dia mati, Nabi kata dia akan menyesal pasal dia rasa dia buat tu tak cukup banyak. Dia rasa dia duk semayang malam 2 hari sekali, 2 malam sekali, seminggu 3 kali ni, dia duk berasa tak banyak. Kalaulah aku tahu pahala ganjaran yang Tuhan nak bagi kat aku ni macam ni, aku tentu buat lebih pada ni. Dia akan jadi lagu tu, Nabi kata. Dan Nabi kata wa in kana musian, kalau sekiranya dia ni jahat, dia ni orang jahat masa di atas dunia, nadima an la yakuna naza'ah, dia akan jadi satu orang yang cukup menyesal. Pasal apa? Dia menyesal pasal dia tak tinggal jahat yang dia buat tu. Jahat ni apa tuan-tuan? Jahat ni atas dunia dulu kerja mengumpat, hari-hari mengumpat, mengata, memfitnah, menyebarkan fitnah, tak semayang fardu, aurat tak tutup, rasuah, tipu orang, hasad dengki, ini semua jahat. Bila mati aja, Nabi kata dia pasti menyesal. Dia kata awatlah aku tak boleh tinggal benda-benda tak elok ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Maksud dia apa tuan-tuan? Kesimpulan pada mukadimah kita ni, sempena dengan majlis hak buat ni, kita jadikan ini sempena. Ubah sikit lagi. Hak kita ubah pun banyak dah. Banyak dah tuan-tuan. Hak kita ubah pun banyak dah. Nak banding dengan dulu kita jahat macam mana, dengan malam ni kita rasa kita dah ubah pun banyak dah. Tapi kita kena ingat banyak lagi nak kena ubah. Hak kita ubah banyak dah. Kadang-kadang ada orang mai habaq, dia kata ustaz, saya ni ustaz ni buang banyak dah ni. Dia mai habaq kat kita. Ustaz, dia kata saya ni ustaz, saya abang betul-betul, saya ni buang ni banyak dah. Saya pernah dengan satu sahabat lah, Allah ya rahmat, meninggal dah dia ni. Naik kereta dengan dia satu hari, dia berhenti kereta tepi jalan, dia buka pintu, dia buka pintu, mai satu van apa ke daripada belakang, mai langgang pintu dia, pam kata tercabut. Kereta Mercedes mahal S-Class, kena pintu, pam kata tercabut, pumpang jatuh atas jalan. Tuan-tuan, dia terus lompat naik atas kereta dia dengan pintu tak ada tu, yang saya duduk ada tepi, dia tekan minyak, dia hambat van tu. Saya kata ponggah dah aku hari ni. Ni yang kata ponggah ni tuan-tuan, dia hambat, dia potong, dia himpit orang tu sampai berhenti tepi. Dia turun, dia pergi buka pintu van ni, dia cekak baju, tarik keluar, pam, dia bagi sebiji. Saya beralih tengok kok ada kamera syuting filem ke apa, kata dia memang perungui. Rontok, bukan orang muda, rontok. Merambu darah hamba Allah ni jatuh di baju ni, mercik pergi ke baju ni. Terus dia tunjuk jari atas muka kau tu, dia kata hang kenal aku siapa? Kita duduk dalam kereta ni bubak ketang, kita mana lah biasa duk buat lagu tu kat orang. Turun pegang dia, kata haji jangan macam ni haji, awaklah haji buat macam ni. Dia pun cool balik. Terus dia telefon orang-orang dia, suruh main handle benda ni, suruh hantar kereta lain mai kat dia. Dia tinggal lagu tu ya, kereta tu naik terus kereta ni jalan. Dia pergi cari pula ni company van ni, dia pergi cari, tak habis lagi. Kita ingat tadi dah bagi berambuk darah, kita ingat habis, tang tu dah tak habis lagi. Dia start kereta orang main hantar baru ni, dia pergi cari hamba Allah ni, company syarikat yang main langgang dia ni, dia pergi cari sampai saya duduk dalam kereta, dia duduk gagau bawah kursi kereta baru main hantar ni, gagau bawa keluar badek cengkuih pula dah satu lagi.
Saya pegang dia lah. Saya kata sudahlah Haji, sudahlah. Tak, dia kata depa ni kena ajak. Saya kata sudah. Badai cengkeh tuan. Bukan kereta hak dia naik tadi, kereta lain pun ada bawah tu. Makna kereta dia semua ada badai cengkeh bawah tu. Saya kata sudahlah, sudahlah. Jangan macam tu, kata. Slow balik. Dia kata, saya ni ustaz, dia kata ni buang pun banyak lah ni. Oh, kacau macam ni. Ni hak macam ni punya buat ni buang banyak dah. Kalau tak buang la ilaha illallah. Tak buang lah. Bawa kita api apa semua, berhenti satu tempat, minum air apa semua. Saya malu kat ustaz dia kata. Saya malu kat ustaz. Malu apa kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini nak cerita, kata manusia ni bukan cerita dia, semua orang perungih tu ada. Berjaya kita mengendalikan perungih ni, insya-Allah kita jadi orang baik. Perungih ni yang dia buat rosak kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15, kita sampai di muka surat 30. Muka surat 30, bab zakar al-jaysh allazi yukhsafu bihim. Itu bab yang menyebutkan tentera yang ditelan bumi dengan mereka itu. Tuan-tuan kena ingat satu benda. Satu masa dulu Allah pernah buat benda ni. Tentera yang nak diserang orang Islam, tak dan nak serang orang Islam, Allah perintahkan bumi terbelah dan telan tentera tu. Allah yang memerintahkan bumi suruh terbelah dan telan tentera yang nak lawan orang Islam ni. Allah tu lah ada adalah ni. Allah tu boleh buat kalau dia nak buat lagi sekali. Cuma Allah nak buat ke Allah tak mau buat tu bergantung kepada kita. Kalau sekiranya kita mempunyai hubungan baik dengan Allah, Allah tolong kita. Pertolongan Allah boleh main macam-macam cara. Dia boleh bagi bumi terbelah, telan habis tentera hak nak lawan kita. Dia boleh bawa main angin ribut, tak dan mereka nak lawan kita, mereka tewas dengan angin ribut. Dia boleh bawa main menatang macam-macam rupa. Dia boleh bawa main burung macam burung ababil. Dia boleh bawa main macam lebah pi ketik mereka pakat mati. Dia boleh buat apa juga Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak buat. Ini satu benda kita ingat siap-siap sebelum kita baca. Allah ni lah yang buat kepada tentera kafir masa tu, dan Allah tu juga boleh buat lah ni, dan bila-bila pun Allah tu boleh buat apa saja. Ketahuilah saudaraku, dia kata adalah tentera yang ditelan bumi itu, iaitulah tentera yang pi untuk memerangi muslimin kerana zalim mereka itu. Tentera yang nak serang orang Islam ni adalah tentera yang zalim. Depan saja nak serang orang Islam. Maka hendaklah orang Islam takut daripada barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu. Iaitu apabila satu raja itu zalim, yakni tiada menurut sebagaimana ajaran Islam dan suka kepada luas dunianya, lalu pergi ia membawa tenteranya memerangi orang Islam yang lain, maka hendaklah takut tentera yang pi untuk berperang dengan cara zalim itu, bahawa Tuhan akan turunkan bala, iaitu bala ditelan bumi. Orang yang zalim ni, dia kata jaga-jaga. Dia kena ingat, kata Tuhan boleh ambil tindakan apa sahaja dekat dia. Begitu. Maka itulah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Ummi Salamah anin Nabi SAW annahu dzakara al-jaysh allazi yukhsafu bihim. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi SAW yang bernama Ummi Salamah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, Ummu Salamah salah seorang daripada isteri Nabi, dan dia merupakan isteri Nabi yang penghabis sekali mati. Daripada 11 orang isteri Nabi, yang mati last sekali Ummu Salamah. Sebaik-baik sahaja wafat Ummu Salamah ni, sebaik-baik sahaja wafat Ummu Salamah ni, maka kawasan yang menjadi hujurat, yang menjadi bilik-bilik isteri Nabi ke tepi-tepi Raudah di Masjid Nabawi itu, sebaik-baik sahaja wafat Ummu Salamah ni, maka kawasan yang menjadi bilik-bilik isteri Nabi itu dipunggah untuk pembesaran Masjid Nabawi.
Sampai last dia. Sebelum tu seorang isteri Nabi dah wafat. Selagi ada isteri Nabi, walaupun seorang, mereka tak sentuh rumah-rumah isteri Nabi ini, tak disentuh. Walaupun Masjid Nabawi dibesarkan beberapa kali, tetapi tempat yang menjadi rumah-rumah isteri Nabi tidak disentuh, tidak diusik. Sehinggalah wafat Ummu Salamah, isteri Nabi yang penghabis sekali mati ni. Bila wafat saja Ummu Salamah ni, barulah mereka demolish, mereka buang semua rumah-rumah, bilik-bilik yang menjadi rumah isteri Nabi ni dibuang, kecuali bilik Aisyah radhiyallahu anha dikekalkan seperti mana adanya, kerana di dalam itu tersimpan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Itu cerita dia. Maka Ummu Salamah ni isteri Nabi yang last sekali meninggal dunia. Diriwayatkan hadis ini daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya menyambut dia akan kisah tentera, bahawasanya menyebut dia akan kisah tentera yang ditelan bumi dengan mereka itu, sebab pergi mereka itu untuk memerangi orang Islam secara zalim juga. Nabi cerita dekat dia. Cerita kata ada satu masa dulu Nabi kata tentera yang zalim nak pergi serang orang Islam. Apa jadi? Allah suruh bumi telan tentera tu sebelum dia sampai ke tempat orang Islam. Bila didengar oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabda Nabi yang demikian itu, lalu kata dia, faqalat la'alla fihimul mukrih. Ummu Salamah bila dengar macam tu, Ummu Salamah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata la'alla fihimul mukrih. Dia kata, ya Rasulullah, barangkali ada di dalam tentera yang pergi perang orang Islam secara zalim itu kena paksa, maka apakah hukumnya ya Rasulullah? Ummu Salamah kata, kalau dalam kumpulan tentera nak pergi serang orang Islam tu, dalam kumpulan tu ada tentera hak baik, tapi kerana dia kerja tentera, kerana dia diarahkan oleh pucuk pimpinan dia suruh pergi buat kerja tu, sedangkan dia baik, dia tak mau, tapi arahan dia terpaksa pergi buat. Orang yang macam ni macam mana dia ni? Dia dipaksa pergi sedangkan hati dia tak mau. Banyak benda macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak mau, tapi sebab kita kerja dengan orang yang menjadi majikan, kita paksa kita pergi. Kita pergi tu bukan kita nak pergi, tapi kita kerja dengan dia, kita tak boleh kata no. Kita nak kata no tu tak boleh, sebab arahan kena pergi. Jadi adakah orang yang dipaksa macam ni dia pergi, dia berdosa? Ummu Salamah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata, muslimin yang kena paksa pergi memerangi muslimin dengan zalim, apa hukum dia? Jika sekiranya tentera yang kena paksa itu ada jalan dia melepaskan dirinya daripada pergi memerangi orang Islam itu, maka sukalah dia melepas diri. Hak tu dia jawab dulu. Kalau ada jalan boleh lari-lari. Kalau ada jalan, dia kata. Maka adakah ditelan juga akan dia oleh bumi? Kalau dia dah tak ada jalan, dia terpaksa kena pergi. Dia dipaksa untuk pergi. Kalau tak pergi, dia berhenti tentu yang takut tu. Kalau dia perhabis senang. Dia kata kalau hang tak pi, dia kata aku tukang hang tempat kerja, boleh tahan lagi. Dia kata kalau hang tak pi, dia berhenti dulu tu. Berhenti tu kita takut, kita tak tahu apa nak kena. Maka dia ni dipaksa pi. Bila dia ni dia tak mau pi, susah dia. Maka dia dipaksa juga suruh pi. Macam mana? Kalau dia pi juga, adakah dia termasuk dalam kumpulan yang akan kena telan dengan bumi? Ummu Salamah tanya Nabi macam tu. Padahal niat dia tak mau pergi, dan perginya itu kerana terpaksa. Dan adakah dia diseksa di akhirat esok? Orang yang macam ni, yang terpaksa ni, adakah esok di akhirat dia dianggap salah oleh Tuhan dan dia akan diseksa? Bila dengar oleh Nabi SAW pertanyaan itu, maka sabda Nabi SAW, qala innahum yub'atsuna ala niyyatihim. Maksudnya ialah telah bersabda Nabi SAW bahawasanya segala orang yang kena paksa itu menelan jua akan dia oleh bumi. Nabi kata kena sekali lah.
Walaupun hati dia tak reda, walaupun dia kena paksa, tapi kerana dia pi tu, kalau Allah tentukan tentera tu semua akan ditelan bumi, maka dia pun akan ditelan bumi. Kerana telah pergi bersama untuk perang dengan orang-orang yang zalim itu, tetapi dibangkitkan mereka dari kuburnya dengan niat mereka itu. Akhirat esok, waktu sangkakala yang kedua ditiupkan, semua orang bangkit balik daripada kubur. Bangkit mereka tu Allah kira balik berdasar kepada niat dia. Dia suka hati kan nak pergi perang dengan orang Islam, ataupun dia dipaksa. Kalau dia dipaksa, di situ Allah akan kategorikan dia dalam kumpulan lain. Dia tak akan duduk dalam kumpulan orang sengaja nak pergi lawan dengan orang Islam. Nabi jawab macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini hadis yang kita nak baca ni, dia kata mungkar, maksiat kita mesti lawan. Cara nak lawan, tengok kita di peringkat mana. Kalau kita orang ada kuasa, kita kena guna kuasa kita stop benda mungkar ni. Kalau kita sekadar boleh bercakap, kita kena bercakap untuk mencegah mungkar. Kalau kita ni tak ada apa langsung, kita kena tolak dengan hati kita, aku tak suka benda ni. Ketahuilah saudaraku, mengubah perkara yang jahat dan tidak baik pada syarak itu wajib ia. Dia kata itu wajib. Itu wajib. Maka mengubahkannya itu ialah memalingkan dan melarang akan orang yang memperbuatnya itu. Biarlah ia tinggalkan perkara yang mungkar yang diperbuatnya itu, dan suruh dia mengerjakan perkara yang didatangkan oleh syarak kita. Kita nak perbetul orang. Kita nak perbetul orang. Orang ni tuan-tuan susah. Kita nak perbetul bentuk muka bumi senang. Hari ni depan ni halaman kosong. Boleh parking kereta untuk main kuliah, untuk main semayang jemaat, untuk semayang raya, untuk apa. Kawasan laman ni kita boleh buat tempat parking kereta. Katalah satu hari main satu orang, dia kata saya lemah tengok kosong ni, saya nak bagi duit. Dia kata kita buat kolam renang depan ni. Misalan kata, tuan-tuan, dia buat turun duit dia 5 juta. Tuan-tuan main bulan depan nak tak kereta tengok tak boleh. Pasal apa? Orang duk mandi dah. Orang duk mandi. Sebulan tempat tu boleh tukar terus jadi kolam renang. Sebulan aja. Kita nak ubah bentuk muka bumi ni, kita boleh tentukan berapa lama masa dia. Saya bagi kat saya sebulan, saya boleh buat padang ni tukar bagi jadi kolam renang. Sebulan dia bagi kat saya. Dia boleh cakap macam tu. Tapi bagi satu orang manusia dekat dia, bagi satu orang yang bermasalah dekat dia, aku mau hang ubah dia ni lah masa sebulan. Dia try dia jadi kontor. Dia tak boleh ubah kontor, dia jadi kontor. Ni yang kata kita bila berurusan dengan manusia ni tuan-tuan, susah. Kita nak perbetul orang ni cukup susah. Lebih baik kita pergi korek tu bagi jadi kolam, senang. Ni cerita dia. Nabi SAW buat kerja ni. Buat kerja nak perbetul orang, nak bagi orang tu jadi orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan mengubahkan perkara mungkar itu ada 3 darjat. Pertamanya dengan tangan. Tangan maksudnya dengan kuasa. Keduanya ubah dengan lidah. Ketiganya ubah dengan hati. Sebagaimana keterangan satu-satu menurut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia ada 3 peringkat. Orang hari ini tuan-tuan berebut. Kalau kaki tangan kerajaan ni duduk berebut, dia dah duduk apa lah ni, dia panggil tangga 50 berapa, 44, 48, 52, dia dah duduk tu. Lepas tu dia nak pergi Jusasi nak pergi Jusabi. Dia duduk nampak, duduk nak naik tangga tu, dia duduk nampak, dia tak tahu naik tu lagi besar tanggungjawab dia, naik tu lagi besar tanggungjawab dia, lagi besar tanggungjawab dia, lagi banyak dia nak kena jawab depan Tuhan esok ni. Tangan dia duk sign luluh yang tu, tangan dia duk sign luluh yang ni, dia duk luluh benda-benda mungkar, benda maksiat, semua dia nak kena jawab dengan Tuhan esok ni. Dia jangan nampak dia duk nak naik grade tu aja, dia jangan nampak gaji dia nak naik aja, dia jangan duk nampak dia nak pencen Jusabi aja, dia jangan duk nampak yang tu. Dia duk nampak nu esok dia nak jawab apa depan Tuhan. Kalau dia tidak memenuhi amanah jawatan itu. Kalau dia naik, dia penuhi amanah jawatan itu, alhamdulillah. Kita di seberang perai sana, yang dipetua majlis perbandaran, yang dipetua majlis perbandaran seberang perai yang baru punya, bekas pelajar Maktab Mahmud, pergi jadi YDP MPSP di sana, Jusasi. Dia baru-baru masuk aja buat apa? Dia buat yang senang punya dulu. Apa dia buat? Dia kata semua orang dia buat satu senarai, dia start sendiri. Sebelum mula kerja, baca doa dulu. Dia akan baca dulu. Tak apalah, dia Maktab Mahmud. Esok kan, minggu depan kan dia tukang pengarah apa, kalau dia tukang pengarah apa, susah hati habis semua.
Tuan-tuan, jenuh kalau tak hafal lagi lah. Kalau hafal dah cantik lah, mikrofon tak buka lagi baca dah, pasal hafal. Kalau tak hafal, kalau bidu tulis doa dalam bahasa Melayu, Alhamdulillahirabbil alamin, kacau tu. Tuan-tuan, pergi duduk bangku tu, dia buat start dengan sikit, lepas tu dia buat sikit lagi, lepas tu dia buat sikit lagi, lepas tu dia buat sikit lagi. Kalau dia boleh buat benda baik banyak dalam jabatan yang dia diamanahkan jadi ketua ni, tuan-tuan, pun esok menyesal juga. Pasal apa? Pasal dia kata, aku buat ni tak banyak, patut aku buat lebih lagi. Kalau tak buat, tak tahu nak kata lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis dia kata, an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu qala, awwalu man qaddama al-khutbah qabla as-salah Marwan. Dia kata, diriwayatkan daripada seorang daripada tabi'in nama dia Tariq bin Shihab, kata dia awal-awal orang yang mendahulukan khutbah hari raya, yakni sebelum semayang, ialah Marwan bin Al-Hakam. Semayang raya ni khutbah awal ke selepas ke? Semayang raya, khutbah semayang raya awal ke selepas? Selepas. Semayang dulu, habis baru khutbah. Ada juga orang hak baru ni, dia main-main, mujung dia baru duk khutbah. Mujung, dia kata dia tak tahu orang semayang dah. Jadi dalam masyarakat ni jadi kan, kawan dengan pekemeh samping dengan kepiah pun tinggi 6 inci, bagi condong belah sikit balik kanan apa semua turun mai. Sampai dia pada khutbah lagi, aku ingat lewat lah. Masuk pula pergi duduk lalu tepi-tepi orang nak pergi duduk depan. Allah, punya malu kat orang. Dia duk buat lagu minta jalan sikit. Ni pakai elok pergi duduk depan. Duduk orang duk tengok dia, Syekh ni baru mai ke? Dia kata mujung. Dia kata, hampa duk kata lambat tengok baru khutbah, dia kata. Habis khutbah orang bergat salam, balik. Ui, dia tahu apa ni tak semayang ni. Ada cerita rupa-rupanya. Apa cerita dia? Dia beritahu di sini. Berlaku pada zaman Marwan bin Al-Hakam. Dia ni gubernur, kemudiannya dia menjadi khalifah. Marwan bin Al-Hakam ni pernah menjadi gubernur, kemudiannya menjadi khalifah. Dia ni pandai-pandai, dia sudah pergi tukang benda ni. Semayang raya ni Nabi SAW semayang dulu, lepas tu baru khutbah raya. Dia pergi tukang, dia nak ikut lagu semayang jemaah. Dia tukang. Dia kata, kita khutbah dulu, lepas tu baru kita semayang. Dia nak pandai-pandai pergi tukang. Begini. Dan Marwan itulah mula orang yang mengubahkan aturan yang datang daripada Nabi SAW kepada aturan yang baru. Hak Nabi buat tu, dia pergi pindah. Begitu. Iaitu pada masa dia menjadi raja di dalam negeri Madinah Al-Munawwarah dan pemerintah besar di Madinah, iaitu daripada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu anhuma. Apabila datang hari raya, maka naiklah dia ke atas mimbar mau berkhutbah pada hari raya itu. Pada masa tu dia kata Marwan bin Al-Hakam ni dia jadi gubernur di Madinah. Khalifah pada masa tu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia gubernur Madinah. Masa tu orang-orang yang menjadi gubernur, orang-orang yang menjadi khalifah, semua boleh baca khutbah, semua boleh jadi imam. Bahkan sebahagian daripada mereka ni hafaz Al-Quran. Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri dia katibul wahy, dia penulis wahyu zaman Nabi. Maka dia lantik Marwan bin Al-Hakam menjadi gubernur, menjaga Madinah, menjaga tempat yang menyimpan jasad Nabi SAW. Tiba-tiba Marwan bin Al-Hakam ni bila dia pegang jawatan tu, dia nak memandai-mandai, dia pergi ubah. Semayang raya ni dia pergi ubah. Dia pergi buat kata apa nama, kita khutbah dulu macam mana semayang jemaat, lepas tu baru kita semayang. Dia ubah. Maka hendak dibuatnya semacam mana khutbah hari jemaat. Mau didahulukan khutbah itu dahulu daripada semayang raya. Dia nak buat khutbah dulu. Nabi buat khutbah kemudian, dia nak buat khutbah dulu. Maka umat Muhammad SAW yang berjalan di atas jalan Rasulullah, maka tiada mau menurut apa yang menyalahi jalan Rasulullah. Itu dia. Sahabat Nabi itu ada lagi zaman tu. Bila mereka tengok Marwan ni nak ubah apa yang Nabi buat, mereka tak boleh terima.
Persoalan dia mudah aja. Dia kata hang pandai pada Nabi ke? Soalan tu kena telendang. Hang pandai daripada Nabi ke? Nabi buat macam ni hang